Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perkenalan. Saya Nur Fazilah binti Saian, merupakan seorang dealer aktif yang terlatih di Public Gold di bawah tim PGG 100 Network. Okey. Dan saya baru saja memulakan simpanan semenjak tahun lepas lah. Okey. Hari ini topik yang saya nak share adalah kisah saya tekad untuk simpan emas. Sebelum tu saya cerita serba sedikit pengalaman saya dengan emas. Okey, mostly kita tahu emas ni adalah emas perhiasan sahaja. Kita tak tahu pun ada lagi satu emas yang digunakan untuk sebagai simpanan emas dan juga sesuai untuk sebagai pelaburan. Okey, jadi yang Zila nak cerita dekat sini, pertama sekali, first time Zila beli emas untuk mak adalah pada tahun 2003. Masa tu berat emas sekitar 15 ke 16 gram dengan nilai pada 900 lebih. Yang kedua pula, pada tahun 2012, okey, Zila beli emas dengan duit bonus, okey, seberat 30 gram dengan harga 2,900. Okey, yang tadi harga 900, yang ini harga 2,900. Bila Zila buat semakan harga terkini terkini untuk tahun ini, daripada 900 tadi dia telah pun menjadi 3,000 lebih, dan untuk yang 30 gram tadi daripada 2,900 dia telah pun menjadi dalam 7,000 lebih. Anda nampak tak nilai dia? Nilai emas semakin naik dari tahun ke tahun. Nilai emas terjamin jika disimpan dalam jangka masa yang panjang. Okey. Dan bila Zila cakap tadi 2003 beli emas, lepas tu 2012 baru beli emas sekali lagi. 9 tahun tu tak buat apa-apa, tak beli emas pun. Okey, ada dapat duit bonus tapi duit dibelanjakan pada benda yang tidak perlu. Okey, emosi manusia bila dia ada duit, dia senang untuk membelanjakan duit itu. Dia senang untuk menghabiskan duit itu sebab dia fikir bulan depan gaji masuk. Dia akan fikir bulan depan ada potongan gaji yang aku buat untuk simpan duit. Nampak tak dekat sini? Ini menunjukkan kita sangat mudah untuk bocor wang. Tetapi bila anda simpan emas, anda akan dapat merawat tabiat bocor emas tersebut. Dan cerita ketiga adalah tentang duit deposit yang dipulangkan oleh arwah tokku. Dulu arwah abah ada nak beli tanah. Jadi dia dah bagi deposit lah 10,000 dekat atuk. Tetapi nak dijadikan cerita, tak jadi. Okey, tak jadi. Atuk pulangkan balik deposit tersebut. Tetapi bukan dalam bentuk cash di dalam bentuk emas, iaitu rantai dan juga gelang. Atuk pulangkan dalam value yang sama dengan duit deposit itu, iaitu 10,000. Dan orang dulu-dulu dia memang tak suka pegang cash. Dia lebih suka ada cash beli emas, ada cash beli emas. Dan itu adalah tabiat arwah Tok Zila. Okey. Jadi nak dijadikan cerita, abah nak pakai duit. Ada satu hari tu abah nak pakai duit, memang nak dalam kadar segera. Jadi mak cakap, okey, bawalah emas ni pergi ke pajak gadai. Okey, alhamdulillah masa tu arah nu dah wujud. Jadi Zila bawa ke pajak gadai Islam lah. Jadi Zila minta buat penilaian. Alangkah terkejutnya kerana waktu itu dia bukan 10,000 lagi, dia telah pun menjadi 20,000 lebih. Memang sangat-sangat terkejut. Dan orang cakap tak menyesal lah. Apa orang kata, ambil tak menyesal atuk pulangkan dalam bentuk emas. Lagi orang cakap betul-betul bersyukur sebab dia menjadi 2 kali ganda daripada jumlah deposit rumah yang atuk pulangkan tu. Okey, jadi dekat sini Zila nak cakap sekali lagi, kalau kita simpan emas dalam jangka masa yang panjang, ia memberi kita nilai emas yang tinggi. Nilai emas akan sentiasa terjamin dalam jangka masa yang panjang. Nombor 2, dilahiran tadi pasal pajak gadai. Bila kita ada emas, kita sangat mudah untuk mencairkan emas tersebut bagi mendapat cash dalam kadar yang segera. Anda tak perlu pening-pening, bawa saja emas tu ke pajak gadai, dan dalam kurang daripada 45 minit anda akan dapat cash. Okey, anda masih dapat cash, emas tersebut masih lagi tetap jadi hak
milik anda. Tapi kena ingat 6 bulan tempohnya adalah waktu pembayaran duit pinjaman tersebut berserta dengan duit upah. Jika anda mempunyai masalah untuk menangguhkannya, cepat-cepat pergi ke pajak gadai tersebut. Okey? Dan dari sini, bila kita cakap emas sangat mudah untuk dicairkan, okey, memang sangat mudah. Cuma contoh, kalau anda ada tanah, anda ada rumah, tapi anda nak pakai duit dalam keadaan segera, anda tidak boleh jual sekelip mata. Anda tidak boleh jual dalam masa 1 hari, 2 hari. Ia sekurang-kurangnya boleh makan tahun. First sekali, anda terpaksa membayar duit kepada valuer untuk membuat penilaian terhadap rumah anda. Dan anda tak boleh nak pikul tanah tu bawa pergi gadai. Tak boleh. Okey. Maknanya proses untuk pencairan aset tanah rumah tadi mengambil masa yang agak lama berbanding dengan emas. Jadi jika anda menyimpan ada aset tanah, ada aset rumah, tak jadi masalah. Cuma anda pindahkan juga sebahagian kekayaan tersebut ke dalam bentuk emas. Jadi mudah bila digunakan bila keadaan terdesak. Okey, daripada kisah-kisah ini yang membuatkan Zila terfikir, okey, berbaloi sebenarnya kalau kita simpan emas. Sangat-sangat berbaloi, lagi-lagi ia disimpan dalam jangka masa yang panjang. Okey, dan ada satu hari tu Tuan Fuad dia ada blast satu iklan pasal dana pendidikan anak. Jadi dekat situ Zila terfikir, aku tak ada pun dana pendidikan anak ni, boleh ke simpan dengan emas? Jadi tak tahu tapi janganlah kata tak ada simpan langsung untuk anak-anak. Salah tu. Okey, Zila ada buat simpanan dalam akaun tabung haji lah untuk anak-anak. Okey. Jadi apa yang Zila buat? Zila banyakkan bertanya pada Tuan Fuad. Tuan Fuad ni dia kawan sekerja, bekas rakan sekerja. Walaupun dia dah tak bekerja di tempat yang sama dengan Zila, tapi dia masih menyampaikan ilmu tentang kepentingan menyimpan emas. Okey. Dan daripada situ buat kajian, tengok harga naik turun semua. Tetapi ada satu reason yang membuatkan Zila tekad nak simpan adalah anak sendiri di mana anak sulung menyampaikan impian untuk menyambung pelajaran di Jepun dalam kos animasi. Okey, dalam jurusan animasi. Anda bayangkan dekat Malaysia pun dah cukup mahal dia punya jurusan pengajian tu, yuran pengajian, ini dia nak pergi ke Jepun. Patutlah beria minta Zila belikan buku kamus bahasa Jepun. Okay. Bila anak dah menyampaikan hasrat, menyampaikan impian, takkan kita sebagai ibu bapa kata, biarlah pandai-pandai kau lah nak belajar. Tak. Sekurang-kurangnya Zila mengambil impian dia untuk menggerakkan apa yang patut Zila buat. Okay. Impian dia menyebabkan Zila tekad untuk menyimpan emas. Impian dia yang menjadi asbab untuk Zila dah tak pandang belakang untuk simpan emas. Jadi dengan impian dia telah menyebabkan Zila 100% terus buka simpanan emas. So daripada akaun tabung haji diorang, Zila terus pindahkan dalam bentuk simpanan emas. Okey? Dan kita sedia maklum, bila duit dalam akaun tabung haji ke, tak kisahlah dalam akaun mana pun, seronoknya sebab seronok kita boleh tengok, kita boleh buat semakan akaun, semakan baki. Okey, lagi-lagi tabung haji ni dia sekarang ada online, dia ada tijari. Kita boleh cek melalui bank Islam, kita boleh cek melalui CIMB. Nampak tak dekat situ? Lagi banyak dia online, lagi banyak kita cita-cita kita untuk membeli macam-macam barang yang bukan keperluan tetapi adalah kemahuan. Dari situ je lah kata, tak boleh, aku kena buat juga, pindahkan dalam bentuk simpanan emas. Jadi memang Zila dah pun memulakan simpanan emas anak-anak bermula tahun lepas, pada tahun dalam bulan 7 macam tu lah. Belum setahun lagi lah, belum setahun pun. Okay? Jadi apa yang Zila nak simpulkan, apa kita cuba nak concludekan daripada kisah Zila dan faktor penyebab Zila tekad simpan emas. Pertama sekali, emas adalah nilai yang aset yang bernilai dalam jangka masa yang panjang. Berbanding duit nilai dia terletak pada jaminan kerajaan, terletak pada situasi ekonomi, terletak pada situasi politik. Okey, jika berlaku peperangan pada negara tersebut, dah tak ada nilai dah. Contoh kita ambil negara Iraq, duit dia dah tak ada nilai. Okey. Dan yang kedua, emas mudah dicairkan. Berulang kali Zila cakap, emas mudah dicairkan. Ada duit, kita bila dicairkan, kita boleh dapat duit dalam
kadar segera. Okey, kita boleh buat pajak gadai di Arahnu ataupun kita boleh buat pajak gadai secara online. Dengan Public Gold anda tak perlu risau. Anda boleh pajakkannya dalam bentuk dalam pajak gadai online. Tetapi bila kita ada aset lain seperti tanah ataupun rumah, dia mengambil masa untuk dicairkan, mengambil masa untuk mendapatkan tunai. Kadang-kadang ia memakan tahun. Masa yang lama, tempoh yang lama, kena keluarkan modal dulu baru anda boleh dapat jumlah duit yang besar. Okey? Dan yang ketiga, bila kita ada emas, automatik kita ada duit. Anda tak perlu risau. Sebab apa? Sebab apa? Kekayaan di tangan kita. Bila kita ada emas, of course emas tu adalah duit. Jadi bila kita ada duit pula, kita tak pasti kita akan ada duit tidak pada besok hari. Kita tahu-tahu duit kita dah tiada. Masa tu terfikirlah, oh menyesal lah aku beli tu, menyesal lah aku beli ni. Sebab apa? Sebab emosi manusia dengan duit mestilah dibelanjakan. Dan yang keempat, okey, yang keempat, jika anda nak menyimpan emas, anda kena cari platform yang betul, platform yang betul-betul kukuh seperti Public Gold. Dia dah 13 tahun tertubuhnya dekat Malaysia. Dan bila anda nak cari introducer, anda tolonglah cari introducer yang dapat mendidik anda, mendidik anda, mengajar, memberi ilmu, menabung secara berhemah, secara bijak. Okey? Dekat sini platform yang orang kata tim Public Gold yang betul-betul hebat, yang betul-betul aktif, yang betul kata support each other adalah tim PGG 100 Network yang mana Zila berada sekarang lah. Dan introducer yang hebat seperti Puan Malia, dan Zila merupakan salah seorang anak didik Puan Malia dan juga Tuan Fuad, dan mereka berdua merupakan ayah dan ibu Zila di dalam tim Public Gold PGG 100 Network. Okey. Dan yang terakhir sekali, nasihat Zila, jika anda hendak memulakan simpanan, tak perlu buat kajian. Sudah-sudahkanlah dengan kajian tu. Anda boleh bermula sekarang. Anda tak perlu orang kata modal yang besar untuk menyimpan. Anda boleh bermula dengan 1 gram ataupun anda boleh bermula dengan serendah 100 ringgit. Dan dari situ baru anda benchmark harga emas sama ada anda boleh benchmark lah harga mula-mula yang anda buka simpanan dan juga anda untuk beli yang akan datang. Okey, dari tadi duk cerita emas kan. Okey, apa simpanan emas yang Zila dah buat dalam Public Gold, iaitu okey, kita ada emas 1 gram limited edition. Yang ini 1 gram lah, Masjidil Haram. Okey, kakak nampak tak? Okey, yang ini 1 gram lah. Okey, dan Zila ada juga emas gold bar. Okey, emas gold bar 10 gram. Okey, ni 10 gram. Oh, dia tak jelas. Okey, 10 gram. Dan yang terakhir sekali ada ni emas Dina. Okey, Dina ni berbentuk bulat. Gold bar ni dia bentuk petak. Okey. Jadi kalau anda tak cukup modal untuk mendapatkan emas fizikal seperti ini, anda tak perlu risau. Anda perlu konsisten dalam menyimpan, membuat tabungan emas tiap-tiap bulan. Okey, anda boleh konsisten menyimpan sebanyak 1 gram ataupun anda boleh menyimpan serendah RM100 sebulan, di mana gram yang akan dimasukkan ke dalam akaun anda bukan nilai duit tetapi adalah gram emas tersebut. Jadi yang ini adalah kad limited edition ya. Okey, pada peminat-peminat kolektor untuk limited edition, anda juga boleh membeli di dalam Public Gold sendirilah, kat PG maupun ada. Jadi bila anda menjadi ahli Public Gold juga, anda boleh membeli dengan harga yang lebih rendah. Okey, itu saja perkongsian Zila pada hari ini, dan Zila berharap penyampaian atau topik yang Zila kongsikan akan memberi manfaat kepada anda. Okey, untuk topik yang akan datang, Zila akan cerita pengalaman selepas Zila menyimpan ataupun menjadi seorang penyimpan emas. Okey, kita jumpa lagi. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun apa orang kata sebarang nak buka akaun apa benda, anda boleh WhatsApp saya di 0182198004 dan tanyalah saya. InsyaAllah saya akan cuba menjawab dengan orang kata dengan kadar segera. Okey, sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.